Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sambung sikit lagi tentang masalah najis. Tentang darah. Tentang darah. Darah dikira sebagai bernajis, terutamanya jika dia bukan daripada tubuh badan kita, terutamanya darah haiwan dan seumpamanya. Au daman masfuha, dalam ayat Quran tu daman masfuh, iaitu darah yang telah dialirkan. Maksudnya darah bila kita sembelih kan, darah binatang dan seumpamanya, dikira sebagai najis. Adapun darah daripada tubuh badan kita, maka kita tengok darah daripada tubuh badan kita, kita tengok kalau darah tu disebabkan oleh luka macam perang dan seumpamanya, ada yang mengalir dan ada yang mengalir dengan sedikit, ada yang mengalir dengan banyak, maka kata para ulama dia dikira dimaafkan. Sebab susah kan, sebab sahabat-sahabat yang luka dalam peperangan, yang dipanah dan seumpamanya pun, mereka sembahyang dalam keadaan macam tu je. Kalaulah darah tu dikira still bernajis dan membatalkan solat mereka, maka nescaya mereka telah solat dalam keadaan sia-sia lah. Jadi kata para ulama, darah daripada tubuh badan kita disebabkan oleh luka, aksiden dan seumpamanya, dia dikira bernajis tetapi dimaafkan. Sebab benda tu antara benda yang susah untuk dielak. Jadi begitu juga kalau tubuh badan kita ada luka, nanah dan seumpamanya, secara asalnya hukumnya dia adalah najis lah. Tetapi terutamanya nanah yang bercampur dengan darah, ada yang kadang-kadang ketulan daging kecil-kecil dan seumpamanya kan, benda tu secara asal dan umumnya dikira sebagai bernajis. Tetapi bila dia berada di atas tubuh badan kita, benda itu dimaafkan. Sebab susah untuk kita elak, terutamanya orang yang berpenyakit dan seumpamanya. Cuma dalam isu darah, kalaulah pakaian tu dah ada di atas tubuh badan kita dan telah terkena darah nanah dan seumpamanya yang ada tubuh badan kita, kita boleh guna pakaian tu. Tetapi bukanlah pakaian yang dah terkena najis dan seumpamanya yang kita tak pakai lagi, kemudian kita nak ambil pakaian tu baru untuk pakai. Itu tidak dibenarkan. Yang dah ada kat tubuh badan kita apa semua, benda itu tidak ada masalah. Sebab benda itu dikira sebagai benda yang susah untuk kita jaga dan elak. Tapi elok dah kita ada pakaian yang elok, tiba-tiba kita nak ambil pakaian yang kena darah nanah dan seumpamanya, benda itu tidak dibenarkan. Dan satu lagi, darah ni dimaafkan selagi mana dia bukan darah kita. Selagi mana dia darah kita. Kalau darah orang lain hak kena pada tubuh badan kita dalam kuantiti yang banyak ataupun kena pada pakaian kita, itu tidak dimaafkan. Tapi kalau darah kita sendiri, memang tak ada masalah. Boleh? Dalam masalah darah itu, jangan darah nanah yang bercampur dengan nanah dan seumpamanya daripada diri orang lain yang kena kat pakaian kita apa semua, itu tak boleh. Sebab benda tu sepatutnya kita jaga awal-awal. Adapun tentang diri kita memang susah dah. Kita yang aksiden, kita yang luka dan seumpamanya, memang payah nak jaga. Kalau nak kira benda tu bernajis, sampai bila kita tak semayang? Betul tak? Jadi berbeza darah yang mana datang daripada diri kita dengan datang daripada diri orang lain. Kalau datang daripada diri orang lain, dengan kuantiti yang sedikit dimaafkan. Tetapi kalau kuantiti yang banyak tak boleh. Darah daripada diri sendiri banyak tak apa. Tidak dikira bernajis, dia dikira bernajis tetapi dimaafkan kerana susah, terutamanya darah ni bila melibatkan luka dan seumpamanya. Jadi darah binatang sikit ni berbeza daripada satu orang ke satu orang. Kalau kita kena darah lembu, benda tu sikit tak sama dengan orang yang mana kerja dia sembelih lembu dan potong daging lembu. Jadi sikit pada kita tak sama dengan sikit pada dia. Jadi mungkin sikit pada dia, benda itu telah dikira banyak pada diri kita. Apapun kesimpulannya, kita kena usaha sedaya upaya mungkin untuk mengelakkan pakaian dan tubuh badan kita daripada kena najis, terutamanya darah dan seumpamanya. Kemudian
arak dikira sebagai najis di sisi para ulama. Perkara-perkara yang memabukkan, yang cecair dikira najis di sisi para ulama. Tetapi sebahagian ulama lain pula kata benda itu haram untuk diminum tetapi dia tidak dikira najis. Sebab tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan bahawasanya arak itu najis. Dia haram untuk diminum sebagaimana dadah haram untuk dimakan, tetapi tak ada satu orang ulama pun kata dadah tu adalah najis. Begitu juga daun-daun kayu yang digunakan sebagai dadah memang haram untuk dimakan, hashish dan seumpamanya, tetapi tak ada satu pun ulama yang mengatakan benda itu sebagai najis. Racun memudaratkan badan, seumpama arak memudaratkan badan, tetapi racun tidak dihukum najis oleh para ulama. Faham tak? Jadi arak tidak dikira najis di sisi sebahagian ulama. Memang diharam untuk diminum tetapi tidak dikira najis. So, dalam masalah minyak wangi daripada alkohol, sebenarnya dalam masalah alkohol ni dia jadi masalahnya bila alkohol ni dikaitkan dengan alkohol minyak wangi dikaitkan dengan alkohol yang diminum tu. Sedangkan pada zaman Nabi SAW dia tidak ada perkataan kohol, perkataan alkohol tu tak ada. Nabi sebut apa sahaja yang memabukkan dikira sebagai khamar, sebagai arak, dan arak adalah haram, sikit ataupun banyak. Jadi timbul hari ni kita sebut alkohol. Jadi sedangkan alkohol tu ialah arak yang diminum, yang diproses pada hari ni. Jadi bila timbul isu sebatian alkohol dalam minyak wangi dan seumpamanya, jadi dia orang anggap alkohol tu ialah alkohol yang diminum, arak tu juga. Jadi saya tak tahu bagaimana nak cakap sebab saya tak mengaji kimia. Jadi setengah orang bagi tahu dalam tumbuhan dan buah-buahan seumpamanya dia ada percentage gapo tak tahu nak oyak, etanol, metanol lah, gapo nol tu dia ada benda tu. Jadi benda tu benda yang tidak boleh nak dielakkan. Jadi memang benda tu ada. Jadi kita kata alkohol yang haram itu alkohol yang telah dijadikan minuman yang memabukkan tu, bukan kohol sebatian kimia yang Allah Taala cipta tu. Hak tu memang kekal atas kebersihan dia lah. Wallahu alam. Kalau yang kita beli barang ada ingredient semua ada alkohol di sisi, kalau kita beli barang tengok ingredient ada sikit dia alkohol sikit. Itu kita kena make sure alkohol ke apa maksud dia tu? Preservative. Dia daripada wine ke? Dari Yalah, kadang ada yang pada byproduct malt pada saya, kalau ikut hak saya faham lah, sebab saya tak ngaji kimia, masalah ni tu kita tak boleh nak buat kesimpulan. Pada saya, benda yang Allah Ta'ala cipta sebatian kimia ko gapo lah, nama buh lah, etanol, metanol, glukosa ko gapo tu, benda itu semua dikira halal selagi mana tidak ada dalil yang jelas mengatakan benda tu haram. Itu kaedah yang jelas dalam Islam. Dia kata al-aslu fi syai' adalah al-hillu. Asal sesuatu benda adalah halal selagi mana benda itu tidak dinaskan, tidak dijelaskan secara jelas melalui Al-Quran ataupun As-Sunnah, benda itu dikira sebagai haram, maka dia kekal halal. Jadi sekarang masalah sebatian-sebatian tu dia menjadi haramnya bila dia dibuat khamar. Bila dia dibuat khamar, dia dibuat arak yang memabukkan, baru dia jadi haram. Even dalam masalah tamar yang mana diperam, diletak dalam air, kalau kita simpan untuk satu tempoh, biasanya 1 hari, dia dinamakan sebagai nabith, yang mana kita minum walaupun setempayan pun dia tidak akan mabuk. Tetapi bila dia dah sampai satu peringkat yang lama, dia dah mula berbuih, maka dia akan bertukar menjadi khamar, dia akan bertukar menjadi arak yang memabukkan. Sebab tu ahli Iraq, terutamanya dalam mazhab Abu Hanifah, mereka banyak minum nabith. Minum nabith ni ialah tamar yang direndam dalam air tetapi tak sampai jadi arak. Dia hanya, kalau kita orang Kelantan dia panggil air nira, tuak tu. Air tuak tu kita boleh minum, tak mabuk, minum 3-4 supik pun. Tetapi bila kita biar satu peringkat lama, dia akan jadi tuak masam dan itu akan memabukkan. Sedangkan semua benda itu asalnya daripada benda yang sama, nira ataupun tamar tu. Betul tak? Cuma kita tengok proses dia selepas tu. Jadi dalam isu ni, kalaulah dalam makanan tu adanya alkohol yang semula jadi daripada buah-buahan dan seumpamanya, dan benda ni memang tidak boleh dielak pun. Sebab tu kalau di negara Arab, apabila timbul isu air barbican dan seumpamanya ataupun air nenas kan, yang diberi gapo panggil jadi berkarbonat lah kononnya,
Kalau setengah orang Arab, dia tengok mu minum arak dah ni. Padahal kita minum 10 tem pun kita tak mabuk benda tu. Sebab memang benda tu dia dah ada daripada asal penciptaan buah nenas dan seumpamanya. Supaya juga air berah. Tak, soju, kalau siapa yang minat Korea, soju ni ialah arak daripada beras. Kalau kita letak air beras biasa, kita masak nasi, air beras masih duduk menggelegak. Sedap. Ustaz kita kata macam barley. Kita tak pernah minum, kita tengok dia minum, dia kata rasa dia macam barley. Tapi kalau beras yang sama, kita peram lama dan seumpamanya, dia boleh jadi arak. Jadi, dalam isu ni, sebab tu fatwa berubah-ubah daripada satu negara ke satu negara tentang air barbican tu. Ada yang kata kalau ada kandungan alkohol 0.1%, ada yang kata 0.3%. Kaedah pada saya mudah, iaitu selagi mana kalau kita minum 1 tong pun kita tak mabuk, benda tu dikira halal. Sebab memang benda tu asli dalam tu. Tapi kalau masakan-masakan ataupun produk-produk yang mana kita dah memang ambil wine yang haram, yang confirm kalau kita minum 4-5 gelas tu kita jadi mabuk, dengan sengaja kita masukkan walaupun setitik, maka itu jadi haram. Tak. Apabila benda tu haram, qalil pun haram, sikit pun haram, kathir pun haram. Banyak pun dia akan jadi haram. Jadi produk-produk yang mana confirm macam kek yang dia telah letak sesudu, 2 sudu wine yang haram, maka benda itu dikira haram. Tetapi kalau benda tu berlaku secara semula jadi, maka pada saya benda tu tak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang saya pegang selama ni, dan apa yang saya bincang dengan beberapa orang kawan yang belajar food industries dan seumpamanya. Kalau macam penggunaan wine tu, contohnya masak seafood kan, dia guna wine tu, Haram? Tapi tak mabuk pun. Memanglah tak mabuk, tapi wine tu yang asalnya haram. Dia kata ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang mana banyak tu memabukkan, yang sikit tu pun akan dikira haram. Dia tidak dikira sebagai berubah sifat. Tak boleh. Kita sengaja, perbuatan kita sengaja guna tu dah haram dah. Contoh tentang cuka. Vinegar. Sebut tak dia kata cuka yang bebas alkohol apa semua. Saya tak tahu betul ke tak dakwah macam tu. Boleh tak cuka tu dia jadi bebas langsung daripada benda-benda sebatian tu? Kan ah? Tadi ada isu macam dia buat cuka tu daripada byproduct untuk buat beer. Kilang yang sama, bila byproduct malt tu dijadikan cuka. Jadi cuka tu dijual sebagai cuka untuk makanan, bukan beer pun. Tapi kadang mungkin kilang yang sama. Kilang yang sama. Dia dalam mazhab Syafi'i dia ada satu masalah dia, itu apabila arak bertukar menjadi cuka. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia kena bertukar sendiri. Dia tidak boleh, kita tidak boleh letak sesuatu dalam tu. Kita tak boleh letak sesuatu. Tetapi kalau kita ubah daripada tempat panas pergi ke tempat sejuk, ubah pergi tempat panas sehingga arak itu bertukar menjadi cuka, dia dikira sebagai suci. Cuma mazhab lain dia kata, walaupun kita letaklah apa pun dalam arak tu sehingga dia bertukar menjadi cuka, maka nama arak telah hilang, maka kita ambil nama cuka yang baru. Apabila bertukar nama, maka bertukar hukum. Jadi di mazhab lain, terutama mazhab Abu Hanifah rahmatullahi alaih, jadi ini pendapat yang dipegang oleh majoriti ulama. Yang dipegang oleh majoriti ulama. Sebab dia dah berlaku proses pertukaran arak kepada cuka. Seumpama berlakunya proses pertukaran darah kepada minyak kasturi, misk, mas tu kan, white mask tu, minyak wangi tu, dia asalnya darah daripada binatang tu. Kemudian dia bertukar menjadi minyak wangi, benda tu jadi suci . Jadi masalahnya sekarang, cuka tu adakah berlaku proses terhadap arak ataupun dia guna barang yang digunakan untuk buat arak. Sebab kalau malt tu dia adalah suci, halal. Dia jadi haramnya bila dia diguna untuk buat arak. Campur certain benda ataupun perap untuk certain period of time, dia bertukar menjadi arak. Tetapi kalau kita guna malt yang sama tu, even di Mesir dia banyak je minuman Malta dan seumpamanya, yang mana dia tidak memabukkan. Sebab dia proses benda tu untuk satu tempoh yang lama, dia peram sekejap je. Jadi dia still dikira sebagai halal. Dia tidak memabukkan. Wallahu a'lam bissawab. Ya? Rasa cuka. Tapi rasa arak tu tak
Kita tak, tapi rasa cuka lain lah. Maksudnya rasa cuka dia ada rasa dia. Arak saya tak pernah rasa lah, tapi orang dah claim benda tu dah bertukar menjadi cuka. Adalah sifat-sifat dia kot. Jadi kesimpulan dia ialah dalam masalah minyak wangi yang beralkohol, benda itu tidak najis pun. Sebab sebatian yang digunakan tu bukan daripada arak alkohol yang diminum tu. Asal sesuatu benda itu adalah halal, kan? Dia jadi haram tu sebab benda tu dibuat arak. Tamar itu adalah halal, anggur itu adalah halal, tetapi bila diperam lama dia jadi arak. Jadi sekarang kita menggunakan anggur yang sama untuk buat minyak wangi, let's say. Jadi benda tu still dikira sebagai halal pada saya. Wallahu alam. Kalau tak nak gadah panjang-panjang pun, kita guna pendapat yang satu lagi yang kata arak adalah haram untuk diminum, alkohol adalah haram untuk diminum, tapi dia tidak bernajis. Jadi benda tu dikira still halal lah, boleh gunalah. Habis Okey, tentang muntah. Muntah dikira najis apabila dia datang daripada perut. Sebab dia kan muntah yang datang daripada perut ni, dia dah dikira macam benda yang diproses di usus, sama je, cuma dia keluar ikut jalan mulut. Yang najis lain tu keluar ikut jalan belakang, kan? Jadi dia kalau macam jelik, kalau jelik ni, yang jelik ni nak terjemahkan, tahu jelik ni dia permulaan muntah. Permulaan muntah tu tidak dikira sebagai najis. Sebab dia panggil, dia macam loyo tu kan, dia tidak dikira sebagai najis. Tapi apa pun tetap kita basuh. Even muntah pun kita kena basuh dengan cara yang sama je. Cuma masalah dia ialah apabila baby muntah, apabila bayi yang tak makan benda yang lain kecuali susu ibu dia, dan dia jeli, terkeluar sedikit daripada mulut dia tu, kena kain dia tu, adakah dikira najis ataupun tidak? Ikut sebahagian para ulama, dia hanya perlu renjis saja, dan dia tak perlu nak basuh pun benda tu, seumpama air kencing dia. Even benda tu lebih ringan pun berbanding dengan air kencing. Jadi benda tu tak ada masalah. Tapi kalau benda tu keluar daripada orang lelaki yang dewasa macam kita, kena kain atau baju kita, adakah benda itu dikira najis ataupun tidak? Sebahagian kata kalau yang permulaan tu, yang bukan muntah betul tu, itu tidak dikira najis sebab dia belum sempat sampai ke perut dan diproses di perut seumpama tahi diproses. Wallahu a'lam bissawab. Kalau saya basuh gitu je. Kalau terkena sikit, dia panggil jeli. Orang Kelantan panggil jeli. Bukan mutah. Mutah ni dia mari daripada perut. Pun nak tubik urat tekak tu. Hak tu dia muntah. Kalau bersetakat sikit, ni sikit tu, benda tu dipanggil jeluak. Jeluak. Terjeluak. Tu tak ada masalah. Kemudian ada apa lagi? Air liur basi. Air liur basi setengah ustaz kita kata mesti dibandingkan, dibezakan. Kalau yang pekat, kuning, busuk gila, itu dikira najis sebab dia biasa mari daripada perut. Tetapi kalau yang meleleh biasa je masa kita tidur atas bas dan seumpamanya, walaupun kena baju, itu tidak dikira sebagai najis. Itu tidak. Tapi sedap bau liur basi. Jadi kita kena tengok benda tu najis ataupun tidak dengan cara kita bezakan benda tu. Faham tak? Tapi kalau orang tu memang tidur, dia tubik liur basi kuning tu sama, maka untuk hak diri dia tidak dikira najis. Sebab kalau tak susah untuk dia nak basuh sama setiap pakaian dia dan seumpamanya. Tapi kalau benda tu jarang-jarang berlaku, dia kena kira najis untuk diri dia. Tapi kalau selalu berlaku, benda tu duduk di bawah kaedah konsep umumul balwa. Umumul balwa ni benda yang selalu berlaku dan menyusahkan. Seumpama masjid yang mana ada sarang burung ke atas tu, kan, berak je selalu, kemudian kita nak basuh pun tak sampai 5 minit penuh pula, basuh tak sampai 5 minit penuh pula. Jadi hak tu kita boleh semayang walaupun kita pijak tai burung tersebut. Dia panggil umumul balwa. Umumul balwa ni benda yang berlaku kerap sangat, kita tak boleh nak elak, maka ia dimaafkan. Itu konsep umumul balwa. Sama macam kes darah yang keluar daripada tubuh badan kita tadi itulah, bila kita aksiden dan seumpamanya, asal darah itu najis, sikit dimaafkan, tapi yang keluar banyak, kita nak semayang juga, itu dikira umumul balwa, maka dimaafkan, tak ada masalah. Dan
binatang yang mati tanpa disembelih dikira sebagai bangkai, kecuali hidupan laut sahaja, seperti ikan, udang dan seumpamanya. Dan darah adalah haram untuk dimakan kecuali kabidan wa tihalan. Kabid hati dan juga limpa. Hati dan limpa lah biasanya kita makan tak daripada dalam tu, hak tu dibenarkan. Sebab ni dijelaskan secara jelas dalam hadis Nabi SAW. Dan bangkai yang tidak disembelih juga yang boleh dimakan ialah ikan dan juga jarat, iaitu belalang. Dan juga makanan-makanan laut yang lain. Tidak disembelih pun tak ada masalah. Kemudian ada kes lagi tentang binatang yang mana tidak disembelih, kemudian mati, dia dikira bangkai. Jadi, kalaulah kita nampak bangkai yang mati tidak disembelih, kulit dia kita masih lagi boleh ambil dan gunakan, tapi dengan syarat mesti disertu. Dia panggil disertu, iaitu panggil dibar, iaitu kita kena cucikan dia punya lemak, darah dan seumpamanya tu sehingga benda tu bersih. Dan tidak disyaratkan orang Islam pun yang cuci benda tu. Yang paling penting kalau dia tercuci sendiri, macam duduk bawah panas matahari, hujan turun panas matahari, sehingga kulit itu jadi bersih, maka kita boleh pakai dan boleh buat semayang dengannya, dan kita boleh jadikan sebagai hamparan untuk sembahyang. Dan dalam masalah kulit binatang yang disertu, dalam masalah kulit binatang yang disertu daripada bangkai, tidak termasuk anjing dan juga babi. Sebab anjing dan juga babi dia tetap dikira bernajis. Jadi walaupun kita samak lepas tu, memang dikira sebagai bernajis. Anjing dan juga babi dikira sebagai bernajis. Banyak isu kat sini ni yang saya nak cerita. Apabila kita nampak binatang yang mana mati tanpa disembelih, kalau mati disembelih okeylah, tak kiralah binatang tu boleh dimakan tak boleh dimakan, yang paling penting mati disembelih. Mati disembelih, maka dia dikira sebagai bukan bangkai. Tetapi kalau mati tidak disembelih dikira sebagai bangkai. Kalau dia mati dengan sembelih, kulit harimau ke apa ke, daging dia kita tak boleh makan, tetapi kulit dia tu kita boleh ambil. Selagi mana kita sertu dan seumpamanya, kita boleh guna untuk pakai, untuk perhiasan. Kemudian isunya ialah beg kulit yang datang daripada luar negara. Isu beg kulit yang datang daripada luar negara, sama ada daripada China ke mana ke, bukan kulit babi dan bukan juga kulit anjing. Maka kata para ulama, kulit tersebut telah bersih. Sebab tidak disyaratkan untuk bersihkan tu orang Islam. Sebab untuk hilangkan najis tidak disyaratkan dia tu mesti Islam, dan tak perlu ada niat pun. Kemudian, dan memang dia telah lalu satu proses yang sangat teliti, sehingga kan lemak-lemak, darah semua tu telah hilang, dan benda itu sesuai untuk dijadikan produk-produk kulit. Maka tidak masalah kalau kita nak semayang dalam keadaan wallet kulit kita tu, kita bawa bersama dengan kita. Sebab dulu ada orang yang mana bila nak semayang je, dia akan tanggalkan, ambil wallet dia letak kat depan, ataupun jam dia letak kat depan, sebab dia anggap benda tu bernajis. Benda tu dikira telah bersih dan cuci lah. Kemudian dalam masalah pakaian dibuat daripada bulu, kata para ulama mazhab Syafi'i, kalaulah kita ambil bulu daripada binatang yang masih hidup, bulu itu dikira bernajis. Dia kata bulu tu dikira bernajis. Tetapi fatwa Imam Subki dalam mazhab Syafi'i juga, antara ulama besar, dia kata walaupun ambil daripada binatang tu dalam keadaan dia masih hidup, dia masih lagi dikira tidak bernajis. Jadi bulu biri-biri ke apa yang orang pergi sagat masa dia hidup lagi tu, benda itu dikira suci untuk dipakai. So jangan fikir pelik-pelik lah, boleh guna. Macam mana kalau bulu daripada binatang peliharaan, kucing, anak, dia ni boleh buat semayang? Kena pakainya. Maksudnya ada Boleh. Tak ada masalah, dia tidak dikira bernajis. Sebab apa, kucing tu Nabi SAW kata minat tawafina wat tawafat, benda yang selalu duduk berlegar dengan kita. Jadi kalau kita nak elak benda tu susah, maka dia dikira sebagai suci. Dia disebut secara jelas dalam hadis. Dan dalam masalah isu bulu ni tidak ada satu dalil yang jelas pun yang mengatakan apa yang tercabut daripada badan binatang tu
dikira sebagai najis. Tidak ada satu dalil yang jelas, dan ulama-ulama mutaakhirin yang ke belakang ni dia kata al-aslu fil asya' al-hillu, asal bagi sesuatu benda adalah dikira sebagai halal selagi mana tidak ada dalil yang jelas dan nyata mengatakan benda itu sebagai najis dan juga haram. Apa lagi? Ada satu isu yang lain tentang masalah isu kulit babi. Tengok-tengok kita dah terbeli dah kasut daripada kulit babi dan seumpamanya. Boleh tak nak pakai ataupun kita nak kena jual dan seumpamanya. Kalau kita nak jual, ada orang nak beli, jual je lah, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak pakai juga, boleh ke tak boleh? Sebahagian ulama' kata boleh. Antaranya Imam Syakani rahmatullah alaih, di dalam kitab dia Nailul Autar. Sebab dia kata hadis Nabi kata ayyuma ihabin dubira. Dia kata ayyuma ihab, mana sahaja kulit. Dia tak pernah asingkan antara kulit babi dengan kulit anjing dengan kulit binatang-binatang yang lain. Jadi apabila telah didibag, telah disertu, dibuang dia segala dia punya lemak, darah dan seumpamanya, maka jika boleh diguna, maka boleh diguna. Jadi ada sebahagian ustaz kita dia yang ambil fatwa Imam Syakani ni terutamanya bagi orang yang telah tersalah beli. Kalau dia tak sejual, kalau dia nak jual bolehlah, tapi bukan satu paksaan pada dia kalau dia nak ambil pendapat Imam Syakani. Sebab berdasarkan hadis tu ayyuma ihabin dubir, faqad tahur, mana sahaja kulit. Ayyuma ni kalau kita belajar bahasa Arab merupakan lafaz umum, iaitu mana sahaja kulit yang kalau disertu, disamak, dibuang dia punya darah, lemak dan seumpamanya, maka dia dikira sebagai suci. Untuk mengkhususkan kulit babi dan kulit anjing, tidak mesti ada satu dalil jelas yang setaraf dengannya. Dan pada mereka tak jumpa dalil yang jelas dan setaraf untuk mengecualikan kulit anjing dan juga kulit babi daripada keumuman hadis ayyuma ihabin dubir faqad tahur. Jadi mereka kata benda tu tak ada masalah untuk diguna. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Tapi saya tidak cadangkan untuk kita belilah. Tapi kalau tersalah dan tak nak jual balik ataupun tak ada orang nak beli balik, ataupun kita tak boleh nak hantar pulang balik, nak guna tak ada masalah. Kulit babi ni pergi jabak tak? Tengok besar aku, baru balik Galway ngaji boleh pakai kulit babi. Tak apa, sekurang-kurangnya kita pakai dengan ilmu banding orang pakai tanpa ilmu. Tak. Saya tak suruh pakai, tapi kalau antara pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab, dalam kalangan ulama, pergi masjid dia kering. Jadi kaki kita pun kering, maka dia tidak dikira. kata kaki basah pergi udah kena hujan. Basuh je lah babi, sebab dia tak perlu basuh 7 kali. Dia basuh biasa je. Dan satu lagi, kalau dia kena hujan pun, dia benda tu tak ada masalah dah. Sebab antara syarat benda itu boleh digunakan ialah dia dah bersih betul. Sekira-kiranya apabila diletak ataupun direndam dalam air, dia tidak akan memberi kesan lagi. Maksudnya bau dan seumpamanya tidak akan keluar lagi dah. Jadi kira benda tu bersih betul lah. Even ada setengah ulama kita macam Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri, dia ni jenis bahasa dia keras dan kasar sikit. Dia kata dalam Quran Allah Ta'ala sebut lahmul khinzir je. Allah sebut daging babi je yang haram. Allah Ta'ala tak sebut pun benda-benda lain. Kulit tak sebut. Bahkan hadis tu kata ayyuma dibagh, mana-mana kulit sahaja. Jadi termasuk kulit dia boleh digunakan. Tapi setengah ulama lain kritiklah dia. Dia kata mu ni tak pandai bahasa Arab ke benda. Dia walaupun sebut daging, sebenarnya nak dimaksudkan keseluruhan. Ini salah satu uslub bahasa Arab. Kita panggil sebagai majaz mursal, alaqatuhu al-juz'iyah. Kita nak haramkan semua benda tapi kita sebut separuh je. Macam kita kata dijemput pengetua untuk menyampaikan sepatah dua kata. Bukan nak suruh cakap sepatah dua kata je. Cakaplah 1000 patah pun. Cuma orang kata itu uslub gaya bahasa. Betul tak? Jadi habis dah lah bahagian najis. Macam mana yang pasal tulang yang buat apa nama cawan, mangkuk, tulang babi. Apa ni pun? China. Sebab sekarang orang Pendapat jumhur, majoriti para ulama tidak dibenarkan. Haram.
Majoriti ulama tidak dibenarkan, haram. Tapi dari sudut benda tu najis tak najis, memang najis lah. Tapi apabila dibasuh, kekal najis juga tak? Sebab benda tu ada dalam tu. Wallahu a'lam bissawab. Majoriti kata tak boleh. Apa sahaja daripada babi tidak dibenarkan. Dan tulang tidak disebut dalam hadis. Adapun masalah kulit tadi disebut dalam hadis. Sekurang-kurangnya dengan lafaz yang umum. Kalau boleh elakkan. Dan susu binatang yang haram dimakan tidak boleh diminum. Susu manusia dan susu binatang yang halal dimakan boleh diminum. Habis dalam bab najis ke apa lagi? Tak ada tak? Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan pasal kitab taharah? Kalau najis mukhaffafah boleh renjis sahaja. Sebab kemudian baru kita ni. Tetapi najis mutawassitah biasa kita kena hilangkan dulu supaya kalau kita campur dengan air terus dia akan merebak. Lagi besar kawasan bernajis dia. Okey, kita masuk bab solat sikit. Saya nak royak yang penting-penting . Okey, solat kita tahu kewajipan ke atas satu orang yang beriman selepas syahadatain merupakan satu benda yang paling penting. Pembezaan antara iman dan kufur ialah meninggalkan salat. Bahkan sebahagian ulama kata siapa sengaja meninggalkan salat, mereka dikira sebagai kafir. Dalam mazhab Syafi'i, sesiapa yang mengingkari kefarduan salat, dia dikira sebagai kafir. Dan dia perlu dibunuh sebab dia murtad. Dan sesiapa yang meninggalkan salat secara sengaja kerana malas, dipanggil oleh pemerintah, penguasa, suruh bertaubat, dia tak nak bertaubat juga, dibagi tempoh masa supaya dia dapat solat. Contoh dia tinggal solat zuhur, diberi tempoh masa sehingga solat asar, hujung-hujung dia tak nak solat juga, maka dia perlu dihukum bunuh. Cuma dihukum bunuh bukan sebagai satu orang yang murtad, tetapi dikira dihukum bunuh sebagai satu orang penderhaka, penderhaka terhadap hukum Allah. Tapi ada beza dia. Kalau dihukum bunuh secara murtad, harta dia akan dibawa ke Baitul Malil Muslimin. Anak isteri dia tidak boleh warisi. Tetapi kalau dibunuh, tapi masih lagi kekal hukumnya sebagai satu orang Islam, harta benda dia boleh diwarisi oleh kaum keluarga dia. Sebab orang Islam tidak boleh mewarisi daripada orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi daripada orang Islam. Jadi dibezakan dalam mazhab Syafi'i. Bunuh tu atas dasar apa? Adakah kerana dasar dia kafir, murtad, ataupun dibunuh atas dasar itu adalah hukuman had, hukuman hudud kepada penjenayah yang meninggalkan salat secara sengaja. Bahkan apabila disuruh pun dia masih lagi enggan. Dia kata dia malas. Tapi kalau dia kata solat ni tak ada dalam Islam, itu adalah kafir dan dibunuh atas dasar hukuman murtad. Dan hartanya diambil dan diletakkan di Baitul Malil Muslimin. Anak isteri dia tidak boleh warisi. Sebab la yarisu al-muslimul kafir, orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Okey, salat 5 kali sehari semalam wajib ke atas kita. Jadi sesiapa yang tinggal salat secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka wajib untuk diqada salat tersebut. Nabi SAW kata, siapa yang mana terlupa salat dia, siapa yang mana tertidur daripada salat dia, maka dia kena qada balik. Falyusalliha idza dzakaraha. Maka dia kena sembahyang balik apabila dia ingat. Apatah lagi orang yang sengaja tinggal, maka lagi-lagilah dia kena cover balik salat dia. Apabila Dhimam Ibn Sa'labah, dia datang jumpa baginda Nabi SAW daripada satu tempat yang jauh sebagai wakil bagi kaum dia untuk tanya tentang iman, Islam, perkara yang perlu disampaikan kepada kaum dia. Nabi SAW kata, kamu kena sembahyang 5 kali sehari semalam. Dhimam bin Sa'labah tanya, hal alayya ghairahunna, adakah wajib ke atas aku selain daripada 5 tersebut? Nabi SAW kata tidak. Maksudnya macam-macam mana pun 5 mesti cukup satu hari satu malam. Kalau tinggal dengan sengaja pun kita kena qada, tinggal secara tidak sengaja pun kena qada. Cuma beza dia, tinggal yang sengaja adalah dosa dan kita tinggal
tanpa sengaja disebabkan oleh tertidur ataupun lupa, benda itu tidak berdosa. Tetapi dari sudut qada, wajib qada adalah pendapat jumhur ulama, majoriti para ulama. Tentang masalah orang yang mana dia tidak sembahyang bertahun-tahun, tak, kemudian dia bertaubat. Majoriti para ulama kata walaupun selepas dia bertaubat, dia mesti kena qada balik sembahyang dia. Sebab benda ini merupakan dia dengan Allah Ta'ala. Tak, 5 kali sehari semalam mesti dicukupkan. Bahkan sebahagian ulama yang keras, dia kata apa? Dia tidak boleh buat benda lain kecuali hanya untuk keluar cari makan untuk diri dia dengan isteri dia sahaja, untuk anak-anak dia, sekadar keperluan hidup. Selain daripada itu, semua waktu yang lain mesti digunakan untuk qada salat. Sebab benda itu merupakan satu kewajipan ke atas diri dia. Dan sebahagian ulama lain kata dia tidak boleh sembahyang sunat selagi mana dia tidak qada semua solat dia. Dan sebahagian ulama yang lain kata dia boleh qada sedikit-sedikit dan dia boleh sembahyang sunat pada masa yang sama. Biasanya dia orang anjurkan selepas waktu solat satu, contoh zuhur, sembahyang qada zuhur. Selepas waktu asar, sembahyang qada asar. Selepas waktu maghrib, sembahyang qada maghrib. Sebahagian ulama moden kontemporari hari ini dia kata dia hanya perlu bertaubat sungguh-sungguh dan Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa dia lepas dan dosa dia telah lampau. Dan ada sebahagian daripada mereka yang kata perbanyakkan solat sunat dan seumpamanya. Tapi kita sebagai pendakwah, bila ada orang yang datang macam tu, kita jangan bagi fatwa yang menyebabkan dia tu daripada elok nak taubat jadi tak nak taubat. Sebab 30 tahun punya solat nak kena qada sampai tak boleh buat kerja lain ni bukan satu benda yang mudah. Tapi kita slow-slow dengan dia. Kita cakap slow-slow, Allah Ta'ala terima kita punya taubat kalau kita ikhlas dan seumpamanya. Dan taubat ini akan menghapuskan dosa-dosa yang lama. Tetapi kalau boleh kita cubalah sedaya upaya yang mungkin dah untuk cover balik solat kita dengan perbanyakkan solat sunat, dan cuba cover balik solat sekadar kemampuan. Tapi janganlah sampai benda tu memudaratkan kehidupan seharian, sampai tak pergi kerja, sampai tak ada peluang untuk cari rezeki untuk diri, anak isteri dan seumpamanya. Jadi ini cara yang terbaik. Kalau satu orang tu betul dia taubat khalis, ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, pada saya benda tu tidak akan jadi berat untuk dia. Sebab dia memang dia nak taubat. Dan benda inilah pendapat majoriti para ulama yang kata kena qada balik. Cuma kita tak paksa dia untuk buat serigid tu, sekeras tu. Kita bagi masa dan peluang slow-slow. Daripada banyakkan sembahyang sunat, baik kita banyakkan sembahyang qada kita yang confirm telah difatwakan oleh imam 4 mazhab dan ulama-ulama selepas mereka. Okey, tentang masalah sembahyang 5 kali sehari semalam, dah timbul isu terutamanya dalam masalah waktu isyak di tempat yang mana mega merah itu tidak hilang. Hari ni kita biasanya sembahyang mengikut takwim kalender. Tetapi di Galway ni kalau kita berjalan pada waktu malam, terutama kita berada di kawasan tinggi dan kita tak nampak awan, kita akan nampak mega merah. Mendung, bukan mendung, dia panggil mega merah, syafaq ahmar tu dia tidak hilang. Kalau ikut mazhab Hanafi, di Galway ni dia tak ada sembahyang isyak. Dia tidak ada waktu untuk sembahyang isyak pun. Di Galway ni dia tidak ada waktu untuk sembahyang isyak pun. Kalau kita tengok jadual dalam Islamic Finder ke apa, dia akan bagi pilihan sama ada majoriti ataupun mazhab Hanafi. Kalau kita klik majoriti, kita akan nampak dia punya jadual solat tu satu-satu. Dan isyak, maghrib. Tetapi kalau kita pergi ke mazhab Hanafi punya kalender, dia tidak ada waktu isyak. Dia akan buat sengkang, kosong-kosong. Sebab fajar merah tu dia tak hilang. Fajar merah tu tak hilang, dia akan hilang bila matahari naik. Faham tak? Dia akan hilang bila matahari naik. Jadi benda ini dibahaskan oleh Kesatuan Majlis Fatwa Eropah. Jadi ada pelbagai cara yang telah dibuat oleh para ulama untuk menyelesaikan masalah ni. Sebab dia kata mana mungkin semayang jadi 4 kali je sehari semalam. Sebab nas-nas Quran dan hadis dah sampai satu level yang begitu tinggi menyatakan bahawa semayang ni mesti 5 kali sehari semalam. Jadi mengikut pendapat Dr. Abdullah Judaid antara ahli Majlis Fatwa Eropah, dia kata kita ambil pendapat mazhab Ahmad, iaitu kita jamakkan bawa isyak tu ke dalam waktu maghrib. Sebab tu masjid ni Syekh Khalid dia jamak maghrib dengan isyak sekali. Adapun setengah mazhab yang lain, dia terutamanya mazhab Syafi'i, dia ambil pendapat untuk kira kebiasaan solat isyak dengan maghrib tu beza banyak mana. Biasanya maghrib dengan isyak ni dia akan beza hanya 1.5 jam sahaja. Jadi bila kita dah confirm
matahari terbenam masuk waktu maghrib, 1 jam setengah daripada waktu itu adalah waktu isyak. Benda ni biasanya diamalkan di riverside. Jadi tuan-tuan bebas untuk memilih yang mana sahaja, sebab sebenarnya dari sudut asas dia waktu isyak tu tak masuk di Galway ni. Di kawasan setengah kawasan di UK, di Leeds dan seumpamanya, waktu isyak dia tak masuk. Sebab apa? Tak ada waktu isyak. Sebab waktu isyak ni dalam alamat waktu masuk isyak ialah hatta yarib syafaq. Hatta yarib syafaq. Disebut secara jelas dalam banyak hadis apabila syafaq, iaitu mendung merah tu hilang. Jadi kita boleh pilih mana-mana dua. Tetapi di tempat yang mana mendung merah boleh hilang, walaupun pada pukul 2 pagi waktu isyak, kita kena tunggu sampai pukul 2 pagi waktu isyak. Ni sekarang kita buat macam ni sebab tanda isyak tu tak ada. Tempat yang mana tanda isyak ada, kita kena tunggu. Macam-macam mana pun. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dalam masalah solat isyak juga, sebahagian hadis menyatakan bahawa waktu isyak hanyalah sampai separuh malam, nisful lail. Jadi kalau kita kata di Malaysia maghrib pukul 7, subuh pukul 6, bermula daripada waktu maghrib tu kita kena kira jam tu dan kita kena bahagi dua. Kita kena bahagi dua. 7 sampai pukul 6 adalah lebih kurang 11 jam. Jadi 5 jam selepas waktu maghrib tu telah berakhirnya waktu solat isyak, berdasarkan sebahagian daripada hadis. Dalam hadis yang lain sebut thuluthul lail, 1/3 malam. Tapi apa yang menjadi pengamalan kebanyakan ulama di seluruh dunia dulu sampai sekarang ialah waktu isyak akan berakhir apabila masuknya waktu subuh. Jadi kita pegang pendapat ni lagi. Tetapi ustaz-ustaz kita nasihat, janganlah lewatkan salat isyak daripada separuh malam tanpa sebab yang kukuh. Sebab apa? Hatta yang tasifal lail disebut secara jelas separuh malam. Jadi kata para ulama, tidak ada sebab yang jelas, tidak ada sebab yang mendesak, jangan lewatkan isyak lebih daripada separuh malam. Faham tak? Kalau kita ada sebab yang jelas mendesak, maka boleh lewatkan isyak daripada separuh malam. Bahkan Ibn Hajar rahmatullahi alaih, antara ulama besar mazhab Syafi'i yang mensyarahkan Sahih Bukhari itu, dalam kitab dia Fathul Bari, bila sampai masalah ni memang dia pertahan sungguh-sungguh isyak hanya sampai separuh malam sahaja. Beberapa ulama-ulama yang lain juga mereka memegang isyak hanya sampai separuh malam sahaja. Saya tidaklah serigid tu, tidaklah sekeras tu, tetapi cuba untuk elak isyak lebih daripada separuh malam. Wallahu a'lam bissawab. Habis tentang apa? Tentang waktu. Kemudian dari sudut syarat untuk solat. Syarat solat sebagaimana saya bagi tahu, kena bersih tubuh badan kita daripada najis, kena bersih kita punya pakaian daripada najis, dan kena bersih kita punya tempat untuk sembahyang daripada najis. Kawasan yang nak kena bersih tu kawasan mana? Kata para ulama, ialah kawasan yang anggota badan kita akan gunakan semasa sujud. Anggota badan kita akan guna semasa sujud. So kalau ada najis depan kita, tetapi bila kita sujud tidak kena, maksudnya tempat letak tangan tu tak ada najis, tempat letak kaki tak ada najis, tempat letak lutut tak ada najis, maka walaupun depan kita tak ada najis, tempat kita dikira sebagai bersih lagi. Faham tak? Tempat yang kita perlukan untuk semayang. Dan kalau kita kurung di tempat yang bernajis, na'udzubillah min zalik, kata para ulama, kita perlu salat dalam keadaan isyarat sahaja. Salat dalam keadaan isyarat sahaja. Penuh najis, kencing dan seumpamanya. Benda ni berlaku terutama dalam penjara di negara-negara Arab. Jadi biasanya salat adalah dalam bentuk isyarat sahaja. Dan kalau tidak ada pakaian, dia juga kena salat dalam keadaan telanjang. Tapi kalau boleh dia jangan berdirilah, dia duduk untuk macam-macam mana pun cuba untuk tutup dua kemaluan tu, dan dia mengisyaratkan sahaja pergerakan yang setakat yang dia mampu. Dan bila dia keluar nanti daripada penjara, maka dia tidak perlu qada lagi salat dia. Siapa yang berada dalam penjara pun dia wajib untuk puasa. Wajib untuk puasa, dan dia kena ijtihad pergerakan siang dan malam. Dia tahu bila tarikh dia kena tangkap, dan pergerakan siang dan malam dia boleh bajet benda tu 24 hours. Kalau dia jenis jaga solat, dia tahu dah dia kena tangkap waktu sekian untuk datang subuh, ada beberapa jam lagi. Kemudian bila sembahyang subuh, biasanya dia akan habiskan masa dia banyak ni. Benda ni semua ijtihad sahaja, tetapi dia mesti ijtihad untuk sampai pada bulan Ramadan.
untuk sampai pada bulan Ramadan. Jadi dia kena puasa juga macam-macam mana, paling kurang 29 hari dalam setahun. Nak kata ibadat ni benda perlu diusaha. Dia tak boleh main biar gitu je. Dan kalau kita dah ijtihad, Allah Ta'ala akan bagi pahala pada kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan urusan kita selepas tu. Tapi dia still kena ijtihad. Maksudnya tak ada alasan satu orang tu bila ditangkap di alam penjara dia dah macam terlepas daripada hukum hakam syarak. Tak. Dia kena macam-macam mana pun ijtihad. Ada wuduk, tak ada wuduk, dia kena usaha untuk solat. Ustaz-ustaz kami cerita masa dia kena masuk penjara di Mesir, tak, kadang-kadang air pun tak ada. Untuk kita minta berwuduk lagilah dia tak bagi. Tapi kalau ustaz kita jadi imam masa dalam penjara, pegawai-pegawai penjara tu boleh menangis dengan orang baca Quran. Tetapi air untuk wuduk pun tak bagi. Pakaian yang sempurna untuk tutup aurat pun tak bagi. Orang kata orang Arab ni hati dia lembut bila dengar Quran, walaupun sedang dia lawan Tuhan yang turunkan Quran tu. Habis. Dan semayang ada fardu dan ada yang sunat. Fardu 5 kali sehari semalam sebagaimana kita tahu. Dan semayang sunat ni ada 2 bahagian. Satu sunat yang mana dituntut sangat-sangat, dan satu sunat yang mana tidak dituntut sangat-sangat. Dituntut juga tapi tidaklah dituntut sangat-sangat. Yang muakkadah ni yang Nabi SAW selalu jaga. Dan yang ghair muakkadah yang tidak dituntut sangat-sangat ni kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat. Yang dituntut sangat-sangat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Jadi berapa? 10 rakaat. Hak ni dipanggil sunat muakkadah, yang mana dituntut sangat-sangat. Dan yang ghair muakkadah 2 rakaat lagi selepas zuhur. Jadi biasanya 4 rakaat lah sebelum zuhur. Siapa yang mana jaga 4 rakaat sebelum zuhur dan siapa yang jaga 4 rakaat selepas zuhur, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ke-8 pintu syurga untuk dia, dan dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia suka. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahmatullahi alaih, Nabi SAW telah mendoakan orang yang mana sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Dan 2 rakaat sebelum maghrib, kadang-kadang Nabi kata siapa nak sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib, boleh sembahyang. 3 kali Nabi cakap, kecuali bagi orang yang berkehendak. Jadi kita boleh sembahyang. Dan 2 rakaat sebelum isyak, berdasarkan hadis antara 2 azan, iaitu antara azan dan juga iqamat adalah salat sunat, maka kita boleh sembahyang. Kemudian sembahyang sunat juga boleh dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu satu disunatkan berjemaah dan satu tidak disunatkan berjemaah. Yang disunatkan berjemaah ialah sembahyang 2 hari raya. Yang disunatkan berjemaah ialah sembahyang kusuf dan juga khusuf, iaitu gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Sembahyang istisqa untuk minta hujan. Kemudian sembahyang witir pada bulan Ramadan. Selepas tarawih disunatkan untuk sembahyang witir secara berjemaah. Sembahyang tarawih ni antara sembahyang yang mana disunatkan untuk berjemaah. Adapun sembahyang selain daripada itu tidak disunatkan untuk berjemaah. Sembahyang hajat, sembahyang duha, sembahyang sunat mutlak yang biasa saja-saja nak sembahyang sunat, tidak disunatkan untuk secara berjemaah. Boleh. Antara syarat sah salat ialah setelah kita suci daripada najis badan, tubuh, pakaian dan tempat, kita kena confirmkan telah masuk waktu. Sesiapa yang mana sembahyang sebelum waktu dia, sembahyang dia tidak sah walaupun tepat pada waktu dia. Dia sembahyang tak cek dulu, tetapi tengok-tengok tepat pada waktu dia, itu tidak dikira sebab dia tidak berusaha untuk mengetahui waktu. Faham tak? Dia contoh, let's say sekarang kan subuh, kita tak macam mana nak cakap, subuh sebelum ni kita kata 4.30 masuk tak? Kemudian kita tak tahu pukul berapa subuh ni, kita pun semayanglah 4.40. Tak, 4.40. Kononnya 4.40 tu waktu subuh dah lah. Kita tak cek, tengok kalender pun tak, kita tengok internet pun tak, keluar nak tengok fajar punya cahaya untuk waktu subuh pun tak, tanya orang pun tak, kita pun semayang. Lepas semayang dalam keadaan kita tak ada maklumat apa pun, kemudian kita tengok kalender. Tak, tengok-tengok 4.40, maka sembahyang itu batal. Tidak sah, kena sembahyang balik sebab kita tidak berusaha mencari waktu solat. Kita kena usaha mencari waktu solat, dan begitu juga kita kena berusaha untuk mencari arah kiblat. Sama sekarang kita guna kompas, ataupun kita boleh tanya orang Islam yang berada di kawasan tu, ataupun kalau kita pergi masjid, kita boleh tengok mihrab dia. Ataupun satu lagi, kita boleh guna matahari.
Cuma matahari ni dia berhajat kepada ilmu geografi sikit lah. Tak, matahari ni biasanya dia akan, bukan biasanya, memang dia akan terbenam ke barat. Dan kita tahu kita duduk tempat mana dan Mekah tu duduk kat mana. Macam let's say adik saya masa tu dia pindah ke Sarawak jadi guru, dia tak bawa kompas, tak bawa apa. Jadi nak semayang dalam rumah, dia tanya saya arah kiblat ke macam mana. Saya kata, tengok peta Malaysia, Sabah Sarawak tu duduk kat mana, kemudian Saudi tu duduk kat mana. Kita boleh bajet benda tu kan. Dia duduk lebih kurang barat, timur laut, barat daya, tenggara. Dia duduk di kawasan barat laut. Jadi bila kita tengok matahari tenggelam di sebelah barat, maksudnya belakang kita adalah timur. Betul tak? Jadi sini adalah utara. Betul tak? Jadi sini adalah selatan. Maka kita pun agak-agak lah di mana kawasan barat laut, timur laut dan seumpamanya. Kemudian kita menghadap ke tempat tersebut. Sedikit ilmu geografi dan sedikit ilmu dan tengok matahari. Tetapi kalau pada waktu malam, tak ada matahari. Kalau tak ada iPhone, kalau tak ada kompas, kita disuruh tengok bintang, tapi kita tak pandai pun nak tengok bintang. Jadi kita cubalah sedaya upaya yang mungkin untuk cek, fikirlah macam mana pun, ingat matahari tadi terbenam kat mana. Cuba sedaya upaya, kemudian kita semayang ke arah yang kita sangka tu. Kemudian lepas tu jangan cek lagi dah. Kalau kita cek lagi, terbukti kita punya ijtihad tu salah, kita kena qada balik. Sebab ijtihad akan dibenarkan terus selagi mana tidak terbukti salah. Kalau dah terbukti salah, kena qada balik. Jadi lepas semayang tu buat bodoh. Jangan cek lagi dah. Kalau dalam kapal terbang, letih lalu. Kalau ikut sebahagian ustaz-ustaz kita, yang mengaji di Yaman dan seumpamanya, dia kata sembahyang atas kapal terbang macam-macam mana pun kena qada balik. Sebab banyak sangat rukun yang tidak dapat ditunaikan secara sempurna. Terutamanya kalau kita terbang daripada Malaysia, kita pergi ke belah timur, ke Jepun, ke China, confirm dah kita menghadap selain daripada kiblat. Faham tak? Kalau daripada Malaysia pergi ke Eropah, still lagi ada chances untuk kita menghadap ke belah Arab Saudi, Mekah kan. Jadi mereka kata dahlah duduk tak menghadap kiblat, kemudian semayang tak berdiri, duduk. Jadi banyak rukun solat tu telah hilang. Dan benda tu tidak berlaku kerap kali dalam hidup kita. Jadi tidak susah untuk kita ulang balik 2-3 kali salat kita yang terlepas dalam kapal terbang. Tetapi dalam masalah isu kapal terbang, kita kena cek kita punya flight itu bila, dan kita akan transit di mana, kita akan sampai pada pukul berapa. Kita tempat masa kita sampai transit tu, waktu tu pukul berapa. Kita dah ada kemudahan untuk cek internet dan seumpamanya. Jadi ini termasuk dalam proses ijtihad untuk mengetahui waktu solat dan juga arah kiblat. Sebab kalaulah kita kata flight daripada Malaysia, dia sekarang kebanyakan flight paling tinggi pun 13 jam, 14 jam je kalau yang non-stop. Kalau setengah-setengah flight sahaja yang pergi ke US, yang ambil 24 jam terus kan. Yang lain biasanya dia akan transit juga kat mana-mana. Jadi let's say kita nak pergi ke US daripada Malaysia, dia akan transit di Jepun. Ada kes yang berlaku transit di Jepun. Kita tahu kita nak bergerak tu pukul berapa daripada Malaysia. Adakah Zuhur telah masuk, Asar telah masuk? Kalau Zuhur dah masuk, kita jamaklah takdim siap-siap. Kalau kita nak gerak tu waktu Isyak, kita jamak takdim siap-siap dalam waktu Maghrib. Betul tak? Kemudian bila dah sampai pergi ke Jepun, kita tengok waktu tempatan di situ. Pada waktu tu, waktu menda. Kalau waktu zuhur ke, waktu subuh ke, kita cek jadual dia dan kita semayang mengikut waktu tempatan. Cuma, masalahnya sekarang daripada Jepun nak pergi ke US tu, berapa jam perjalanan masa yang telah diambil. Dan kita kena make sure bahawasanya perjalanan kita sepanjang hari 24 jam mesti ada 5 kali semayang. 5 semayang. Jadi benda tu kita kena cek. Benda tu boleh berubah mengikut tempat dan mengikut cara penerbangan. Tapi yang paling penting kita kena cek. Wallahualam, dia tak ada satu kesimpulan yang jelas yang kita boleh buat, kecuali hanya perlu cek sahaja waktu solat kita bila, kita nak gerak pukul berapa, kita nak sampai pukul berapa, transit kat mana. Biasanya benda ni boleh diselesaikan. Dan benda ni nampak macam remeh, tetapi Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman, pakar kewangan Islam
dalam blog dia bila cerita tentang penerbangan ni, benda yang sama dia cakap macam yang saya cakap, iaitu kita kena check transit kat mana. Tak, kita naik flight pukul berapa, nak sampai pukul berapa, kita sampai di tempat tu awal 1 hari ke, lambat 1 hari ke, dah awal berapa jam, lambat berapa jam. Jadi benda tu kita kena ambil tahu. Once bila kita dah menapak di tempat orang, walaupun kita dah semayang zuhur tadi dan tempat tu baru zuhur, kita kena semayang pula mengikut tempat tu. Faham tak? Bila kita dah berada di satu-satu tempat, kita dikira ahli tempat tu dan kita kena ikut waktu solat tempat tu. Boleh? Waktu solat di atas udara, kalau yang naik flight 24 jam terus macam daripada Malaysia kan. Kalau naik Thai Royals kan, biasanya kalau dia pergi US 24 hours terus, dia non-stop punya. Jadi dalam tempoh 24 jam, kita flight pukul berapa, kita hanya perlu agak dia punya waktu sembahyang biasa kita. Kita hanya perlu agak waktu sembahyang biasa kita. Sebab dia kata kalau naik malam tak jumpa siang, memang malam 24 jam. Sebab kita mengundur ke belakang, bukan kita pergi ke depan, kita mengundur ke belakang. Jadi dalam tempoh tu kita hanya perlu cek waktu solat kita mengikut di Malaysia. Macam kalau kita kata sembahyang isyak pukul 8, biasanya subuh pukul 6 nanti, kita cek selepas beberapa jam kita sembahyang subuh. Lepas beberapa jam lagi kita sembahyang zuhur. Lepas beberapa jam lagi kita sembahyang asar, maghrib, isyak. Bagi cukup 5 kali sembahyang dalam tempoh 1 hari 1 malam. Ikut tempoh yang biasa di Malaysia. Ikut tempoh. Benda ni diambil daripada hadis Dajjal. Hadis Dajjal, apabila hujung dunia nanti, 1 hari seumpama setahun. 1 hari lepas tu seumpama sebulan. 1 hari seumpama seminggu. Dan 1 hari seumpama hari-hari biasa. Jadi sahabat tanya, kami kena semayang yang 1 hari seumpama setahun tu, kami kena semayang 5 kali je ke? Tak, Nabi kata kamu kena takdirkan, kamu kena calculate seumpama hari-hari kamu biasa. Maksudnya 1 hari tu dia akan jadi 365 kali 5 semayang. Dia gitu. Benda tu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu ulama guna kaedah calculate tadi tu. Bila kita berada di atas udara dan seumpamanya. Wallahu a'lam bissawab. Lepas tu tentang semayang, semua kita tahu dah. Kita selalu semayang dah. Tentang rukun, wajib, perkara yang sunat dan perkara yang tidak boleh dibuat dan seumpamanya. Jadi sekarang masa dah singkat, kita buka umum, apa sahaja soalan tentang semayang ditanya. Saya tak boleh nak go through dah satu-satu. Nanti saya tak nampak apa nak cakap. Waktu singkat. Jadi sekarang apa sahaja soalan tentang jamak qasar ke, tentang sembahyang gerhana ke, tentang sembahyang jemaah ke, tanya apa yang kita tak tahu. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Dari flight dari Ireland ke Malaysia dan ada transit di London. Naik pukul berapa? Naik contohnya pagi. Pukul 7 pagi. 7 pagi di Dublin. Sampai pukul 8 di London, 8 lebih di London. Okey, transit berapa jam? Nak kena tahu lah. Adakah transit dia akan membawa kepada zuhur asar ataupun tidak? Kalau transit membawa kepada zuhur, tak, sekurang-kurangnya setengah jam waktu zuhur, dia sepatutnya dah sembahyang jamak siap-siap zuhur dengan asar di situ. Kemudian dia naik flight, tawakal ala Allah. Bila dia nampak malam, dia perlu sembahyang maghrib dan isyak sahaja. Sampailah dia sampai di Malaysia nanti, jangan sampai bagi matahari naik, dia kena sembahyang subuh dah. Kemudian sampai Malaysia tak ada masalah. Sebab flight hanya 13 jam, 14 jam je daripada UK ke Malaysia. No, kalau kita tertidur tak ada masalah. Tidak berdosa orang yang tertidur. Yang berdosanya bila dia sedar, sihat, mata celik, tapi dia tengok cerita, dia tengok video, dia tengok movie sampai dia tak semayang dengan alasan susah nak pergi ambil wuduk. Boleh tanya, itu antara cara yang bagus. Kita duduk kat mana, waktu ni pukul berapa kat sini. Biasanya kan kita boleh tengok perjalanan flight. Kalau kita ngaji geografi dulu, kita boleh bajet ni negara apa. Dan kan dia ada yang gelung siang malam tu kan. Jadi yang paling penting, within 24 hours kita kena sempurnakan solat 5 kali sehari semalam.
Tak ada masalah biasanya flight selain daripada pergi ke US yang 24 hours terus non-stop tu je masalah. Yang lain semua saya rasa tak pernah ada masalah. Kalau contohnya kita pergi contoh Masjid Alhambra. Chua. Alhambra, kita tak boleh semayang dalam tu. Tapi kita nak semayang menggunakan isyarat macam mana? Contohnya semayang menggunakan mata. Dia kalau untuk semayang sunat boleh. Tapi kalau untuk semayang fardu jangan semayang dalam tu. Semayang di luar. Sebab kita boleh tunaikan semayang fardu dengan rukun yang cukup lengkap, maka tunaikan di tempat yang boleh tunai dengan rukun cukup lengkap. So sunat sajalah. Boleh nak semayang sunat. Satu ketika Syekh Syarif Hatim Auni hafizahullah, ulama hadis di Saudi, dia pergi ziarah Alhambra. Tapi sebab dia ulama, ada janggut apa semua kan. Pegawai yang jaga pintu masjid tu, dia kata apa? Dia kata tak boleh semayang dalam ni. Kalau semayang ni langgar law dan seumpamanya, boleh penjara lah apalah semua. Jadi dia pergi, dia tengok dan dia sedih gila. Maka dia teringat satu hadis yang diriwayatkan dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah. Ketika mana pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pada waktu tu mereka melambat-lambatkan salat. Dan ulama yang ada dalam majlis, mereka telah sembahyang secara isyarat. Kalau mereka keluar, mereka kena bunuh. Jadi ada kes yang berlaku pada awal-awal pemerintahan Islam dulu. Jadi dia telah sembahyang sunat secara isyarat sahaja. Tapi untuk sembahyang fardu pada saya tak boleh, sebab dia boleh tunaikan secara lengkap dengan rukun dan seumpamanya di luar daripada waktu tu. Wallahu a'lam bissawab. Lagi? Kau tak nampak dah. Sebab buka soalan jadi tak nampak. Kena cerita dulu ke mana? Semaya jemaah hukumnya adalah fardu kifayah. Tak. Semaya jemaah hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi kalau kita sengaja tak pergi semaya jemaah atas dasar benda tu fardu kifayah, dah ada orang selalu pergi masjid, kita dikira berdosa juga, hatta dalam mazhab Imam Syafi'i sekalipun. Kalau nak tinggal tu sekali-sekala, bolehlah. Macam mana? Kalau sembahyang Jumaat, okay? So, macam kita kat masjid pun ada, tapi macam kita kat rumah, ada 10 orang ke, kita sembahyang Jumaat kat rumah. Kita as Jumaat, ataupun kena lagi ke masjid juga. Boleh semayang kat rumah, tak ada masalah. Boleh. Tapi better untuk semayang di masjid lah. Tapi dapat pahala jemaah, tetapi tak dapat pahala satu langkah, dapat pahala satu langkah yang sama dihapuskan dosa, dan satu langkah yang sama diangkat satu darjat. Tak dapat pahala iktikaf, dan tak dapat pahala semayang di masjid orang ramai, dan tak dapat pahala bilangan jemaah yang lebih besar. Kadang-kadang masjid pun dengan tu lebih kurang je. Tapi pahala masjid berbeza. Tetapi dia boleh dapat pahala 27 tu, tetapi dia akan hilang pahala-pahala yang lain. Dan semayang jemaah ni yang paling penting sekali ialah satu orang makmum dia tidak boleh mendahului imam dalam perbuatan rukuk dan sujud. Jadi kalau serentak tu makruh, tak membatalkan, tapi dia tidak boleh sengaja mendahului. Tapi kalau dia terdahulu juga, dia hanya perlu tunggu sahaja sampai imam dia rukuk. Dia tak perlu nak angkat balik. Tunggu sahaja. Tidak membatalkan kalau tidak sengaja. Tapi kalau sengaja batal dan berdosa. Sekarang imam dia terlupa yang dia tak makmum kat belakang. Kan? Tapi bila dia sujud je, dia tak cakap Allahu Akbar, tiba-tiba dia dalam senyap, dia sendiri-sendiri, apa macam dia sujud sendiri terus. Tapi kita kat tu bangun-bangun tau, kena dulu. Dia dah rukuk belum dia sujud tu? Dia dah rukuk dah. Okey, lepas tu? Maka tak ada Allahu Akbar, kita tengah tunggu. Tiba-tiba dia rukuk, tak ada Allahu Akbar, pasal dia dah dalam hati dia. Tak nampak orang depan rukuk sujud ke tak? Bukan. Kita macam imam, dia sujud, bila dia sujud, dia tak cakap macam kita yang tunggu Allahu Akbar. Yalah. Jadi kita tak Ni kita ni duduk saf yang ke berapa? kadang yang kedua, tak perasan. Tak perasan. Pada saf pertama pun tak sujud juga. Dia macam mana? Jadi kita terus ikut terus sujud. Tak faham. Bukan? Yalah macam Bila imam dah tunggu sujud dia, tapi dia tak sebut Allahu Akbar. sebut dalam hati dia kan. Okey, lepas tu kita Makmum terus ikut je lah. terus ikut je. Tak apa, benda tu sunat je. Dia jangan sampai kita tak tahu perbuatan imam. Bila tak tahu perbuatan imam, solat jemaah tu tidak sah daripada awal. Contoh, orang perempuan dia berada di belakang, tak? Kemudian
imam dia terlupa untuk tahiyat awal. Tak, dia dah naik rakaat ketiga. Jadi bacaan Fatihah dengan bacaan tahiyat awal ni lebih kurang je tempoh waktu dia tak. Jadi budak-budak perempuan ni dia pun duk tahiyat awal lah. Tak. Sekali imam sebut Allahu Akbar tu, dia pun baru naik rakaat ketiga. Kemudian imam turun rukuk dah untuk rakaat ketiga. Solat terbatal. Sebab apa? Sebab syarat utama dalam solat jemaah ialah ma'rifatu harakatil imam, mengetahui pergerakan imam. Apabila tidak tahu pergerakan imam sampai menyebabkan perbezaan, perselisihan macam tu, maka solat makmum dikira batal. Wallahu a'lam bissawab. Macam mana? Kena buka lah sikit dia punya apa? Dia punya tirai, sekurang-kurangnya dia dapat tengok pergerakan saf yang paling belakang daripada saf orang lelaki tu. Dan dalam mazhab Syafi'i, makmum juga diwajibkan untuk membaca Fatihah. Baca Fatihah adalah wajib dalam mazhab Syafi'i dan mazhab sebahagian ulama yang lain. Tak kira kita imam ke, kita makmum ke, kita sembahyang sendiri ke, kita wajib baca Fatihah. Selagi boleh kita kena baca Fatihah. Tetapi setengah ulama kata, kalaulah kita sembahyang di belakang imam yang confirm baca cepat, macam Syekh Khalid. Tak, sembahyang Jumaat, Qul huwallahu ahad, kita memang tak sempat habis. Jadi setengah ulama kata kita boleh gugurkan baca Fatihah kita. Kita ikut sahaja. Tak perlu baca Fatihah langsung. Tetapi kalau dia baca ayat yang panjang, kita cuba baca separuh pun tak apa. Walaupun tak habis, lepas tu kita boleh rukuk terus dengan dia. Ataupun satu cara lagi, kita dah tahu perangai dia macam tu, dia baca satu ayat, dua ayat, kita terus baca Fatihah kita sendiri. Jadi sedang elok dia habis baca surah tu, biasa kita dah habis baca Fatihah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, sembahyang jemaah tak ada masalah tak? Cuma dalam masalah makmum, sembahyang berjemaah, dia ada dua jenis makmum. Satu makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk ni ialah dia datang tu imam dah sembahyang, dan bagaimana nak tahu dia masbuk ke tak? Apabila dia angkat takbir, apabila dia angkat takbir, dia tidak sempat untuk menghabiskan Fatihah bersama dengan imam. Tengok-tengok imam dah rukuk, maka dia dikira sebagai masbuk. Bila dikira sebagai masbuk, kali pertama dia tidak perlu habiskan Fatihah dia, bahkan dia hanya perlu terus rukuk bersama dengan imam. Boleh? Makmum masbuk. Tetapi kalau dia bersama dengan imam daripada awal, dinamakan sebagai makmum muwafiq. Makmum yang bersama dengan imam, jadi dia kena habiskan Fatihah dia macam-macam mana pun, selagi mana imam tidak bangkit daripada sujud yang kedua, dia kena habiskan Fatihah dia. Kalaulah imam dah bangkit daripada sujud kedua, dia tak habis juga Fatihah dia, dia kena niat mufaraqah, dia kena sembahyang bersendiri. Kalau tak, sembahyang dia batal. Kecuali dalam masalah ni tuan-tuan lebih senang untuk memegang mazhab yang lain yang menggugurkan langsung bacaan Fatihah bagi makmum, itu terpulang pada tuan-tuan. Sebab mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Abu Hanifah, dia gugurkan langsung bacaan Fatihah bagi imam, bagi makmum. Jadi mereka hanya perlu jadi silent makmum je lah. Boleh ikut, tak ada masalah. Tuan-tuan tinggal mazhab Imam Syafi'i pun, tuan-tuan pergi kepada mazhab imam yang hebat seumpama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, terpulang pada tuan-tuan. Wallahu a'lam. Tapi pada saya, kalau imam tu bacaannya agak steady, tidak terlalu pendek, maka pada saya better untuk pegang pada mazhab Imam Syafi'i. Sebab Nabi SAW kata, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak dikira solat orang yang tidak baca Fatihatul Kitab, Fatihah bagi setiap rakaat. Tetapi kalau in case imam terlalu cepat, macam sini kita ada Syekh Khalid, dan memang dia terkenal dengan bacaan yang sangat pendek dan sangat cepat. Jadi takut tuan-tuan nak baca, lepas dia 2-3 ayat nak baca Fatihah, takut macam susah serabut je. Tuan-tuan bebas untuk memilih pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Salatul dia kata, man kana lahu imam fa qira'atuhu qira'atullah. Siapa yang mana ada imam, maka bacaan imam dikira sebagai bacaan dia. Jadi tuan-tuan boleh guna pendapat tu. Dan kalau hari kiamat Tuhan tanya tuan-tuan, tuan-tuan kata, ya Allah, aku jahil, aku ikut Imam Ahmad bin Hanbal, aku ikut Imam Abu Hanifah, aku ikut Imam Malik dalam masalah ni. Dia tak ada masalah. Tuan-tuan telah tunaikan
apa yang Allah perintahkan, iaitu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Dan merekalah imam-imam yang mana seluruh dunia sejak 1000 tahun yang lepas jadikan mereka sebagai ikutan. Dan kefahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah lebih baik jauh beribu kali ganda berbanding dengan kefahaman ulama-ulama pada hari ini. Jadi agama ni luas, mudah, insya-Allah. Tapi pada saya, kita buat tafsil tadi, detail tadi. Kalau imam yang slow, relax, steady, tak, memang dia baca tak pendek sangat, tuan-tuan sempat habiskan Fatihah tuan-tuan, maka baca Fatihah. Tapi kalau memang kita tahu dah inna a'tainakal kautsar, rukuk selalu, memang tak payah buat gapalah, ikut je rukuk terus. Boleh? Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Okey, dalam masalah kita terlupa sembahyang. Tak, kita duduk sembahyang, kita terlupa 3 rakaat ke 4 rakaat, 3 rakaat ke 4 rakaat, maka Nabi SAW suruh ambil bilangan yang paling sedikit. Jadi kalau 3 ke 4, 3 ke 4, ambil 3. 3 ke 4, 3 ke 4, ambil 3. Jadi kalau confirm kita sembahyang 3, jadi cukuplah rakaat kita. Kalau kita dah duduk rakaat ke 4 pun, kita tambah satu lagi, benda itu ialah penghinaan bagi syaitan. Sebab Nabi SAW kata, siapa yang mana lupa, dia ambil yang paling sikit, sebab paling sikit itu paling yakin. Cuma lepas tu dia kena sujud sahwi. Dan sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i semuanya dibuat sebelum solat. Sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i semuanya dibuat sebelum salam. Tak kira apa jenis kesalahan pun. Sebab ada sebahagian mazhab lain dia membezakan kesalahan untuk sujud sahwi. Ada setengah kesalahan dia akan sujud selepas salam, ada setengah kesalahan dia akan sujud sebelum salam. Tapi dalam mazhab Syafi'i sujudnya semua sebelum salam. Dan apabila imam melakukan kesilapan dalam salat, yang kita yakin imam melakukan kesilapan, maka kita tidak boleh ikut imam tersebut. Kalau kita ikut sembahyang kita batal. Macam imam sembahyang 4 rakaat dah, tapi dia naik kepada rakaat yang kelima. Tak, dan kita tahu imam tu salah. Tak, kita tahu imam tu salah dan kita ikut juga, maka sembahyang kita dikira batal. So macam mana nak buat? Ada 2 cara. Sama ada satu, kita mufarakah dengan imam, kita berpisah dengan imam, ataupun kita tunggu sehingga tahiyat bersama dengan imam. Imam apabila dia naik rakaat kelima tu, sebab diingatkan dia baru naik rakaat keempat kan. Jadi ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Kalau ada orang tegur dia, seorang tegur dia, imam tu tak boleh pegang pendapat orang tu. Sebab apa? Sebab mungkin orang tu juga salah. Imam kena teruskan dengan apa yang dia yakin tadi, bahawasanya aku baru sembahyang 3 je. Tetapi kalau ada satu baris, subhanallah, tak, maka itu menunjukkan bahawasanya dia confirm salah. Jadi pada waktu tu dia boleh turun balik. Dia ada 2 detail di situ. Wallahu a'lam bis-shawab. Kadang-kadang jarang dengan satu saf tu, kalau seorang je. Tapi yang lain saf depan tu macam macam dia pusing, dia tengok tu macam duduk kan. semua tahiyat akhir. Jadi itu juga merupakan satu petanda ataupun bukti bahawasanya dia silap. Dia boleh turun. Dia boleh paling tengok sikit. Tak payah paling pun kita perasan juga, kenapa tak ada orang belakang aku kan. Jadi itu kita boleh turun terus. Dan selepas tu sujud sahwi. Tapi kalau macam imam sujud sahwi, kita ikut imam sujud sahwi, ataupun kita tak payah ikut? Kena ikut. Selagi mana kita bersama dengan imam, kita kena ikut walaupun kita tak buat salah. Bahkan Allahumma shalli ala Muhammad. Kan ada satu masalah tu. Tak payah. Tak nampak contoh dia. Apa lagi soalan tentang salat jemaah? Imam baca tak betul, kita baca betul ke tak? Kalau kenapa saya tanya kita baca betul ke tak? Satu orang yang qari bacaan Quran dia betul, dia tidak boleh sembahyang di belakang satu orang yang baca Quran dia tak betul. Sembahyang dia tak sah. Sembahyang berjemaah kita tak sah, la sah. Sebab syarat untuk satu orang tu menjadi imam ialah dia mesti qari. Satu orang yang qari, satu orang yang betul bacaan Quran dia, ataupun sama level dengan makmum dia. Patut kena buat petition lah. Kena buat petition lah. Tapi sebahagian ustaz-ustaz kita pun pegang. Satu lagi,
Tak boleh. Saya kalau orang baca melampau sangat dia punya tajwid apa semua, saya akan mufarakah daripada dia. Dia bagilah bacaan kita tu sama macam orang ramai lah. Walaupun tak macam Qari Abdul Basit ke, Syekh Masyari Rashid Al-Fasi ke, tapi jangan bagi nampak pelik sangat. Kalau macam solat tarawih tu dalam macam lagu-lagu bersilah banyak yang macam panjang pendek ke berterabur, macam mana kita menggunakan? Panjang pendek berterabur, tapi biasanya tentang masalah ni orang tengok pada Fatihah sahaja. Sebab itu yang paling rukun. Tapi kalau setengah guru-guru Quran, kalau bacaan surah lazim pun nampak teruk sangat, dia orang tak akan sembahyang. Dia kata bukan baca Quran ni, Quran bukan macam ni. Kalau kita qari lebih pandai Quran daripada dia, tidak boleh kita sembahyang di belakang dia. Sembahyang kat rumah dengan isteri. Ada imam-imam yang baca macam tarawih lah, laju kan. Macam Pakistan, dia baca macam ini pasal Arab, pasal Urdu, laju sangat. Pada saya tak boleh sembahyang belakang dia. Saya tak sembahyang belakang ustaz saya sendiri. Bila dia jadi imam tarawih, dia ngaji kat Pakistan, dia baca laju sangat, tak tahu tajwid panjang pendek. Saya tak sembahyang belakang dia. 2 rakaat tu, lepas tu saya tak sembahyang dah belakang dia. Walaupun ustaz saya sendiri. Laki masuk. Okey. Okey. Ni kepala aku. Tapi dia ada tabir kan? Habis tu sekali dia tutup. Jangan intai, bahaya. Tak apa, tak ada masalah. Boleh teruskan sembahyang kita, jemaah kita je, tak ada masalah. Tak ada masalah lah, tak ada masalah. Dia kes 2 imam tak boleh ni ialah apabila 2 jemaah yang berlaku itu, walaupun bukan pada waktu yang sama, apabila benda itu bermotifkan perpecahan. Apabila motifkan perpecahan, walaupun waktu yang berlainan, la yajuz, haram. Sebab tu dalam bab kitab hadis disebut apa hukum membuat jemaah yang kedua selepas jemaah pertama dibuat. Kebanyakan ulama mazhab dia kata tidak boleh jemaah kedua selepas jemaah pertama, yang ada imam ratib, yang dah ada imam tetap. Kecuali masjid yang berada di tepi jalan untuk orang musafir boleh untuk buat jemaah kedua. Itu pun kalau boleh jangan banyak-banyak, buat di penjuru-penjuru masjid, beranda-beranda masjid. Bahkan berdasarkan mazhab lama Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, mereka disunatkan untuk sembahyang seorang-seorang sahaja. Sebab tu kalau orang Arab, bila mereka dah masuk masjid selepas daripada waktu yang kedua, mereka akan sembahyang seorang-seorang. Mereka tak akan sembahyang berjemaah. Imam Tirmizi rahmatullahi alaih telah bawa hadis bab majaa fi masjidin qad sulliya fihi marrah. Bab yang menyatakan jemaah telah ditunaikan buat kali pertama dalam masjid itu, apa hukum jemaah kedua? Dan kebanyakan para ulama mereka tidak benarkan. Tetapi bila dikaji, kenapa mereka tak benarkan? Sebab pada waktu itu berlaku perpecahan dengan erti kata dia tunggu imam tak habis, dia nak mari buat jemaah puak dia saja. Tak kira lah Khawarij ke Syiah ke berapa ke. Jadi untuk mengelak benda tu, mereka tetap semayang di belakang satu imam. Sahabat-sahabat macam Ibnu Umar, Ibnu Abbas, mereka tetap semayang di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Walaupun terkenal sebagai penumpah darah dan seumpamanya, tak, mereka tetap semayang dan mereka tidak buat jemaah yang lain di belakang Hajjaj ataupun selepas Hajjaj semayang. Jadi kes tidak boleh 2 jemaah ni ialah apabila dia bermotifkan perpecahan, walaupun jemaah tu selepas jemaah pertama. Apatah lagi kalau satu. Biasanya kalau tak ada perpecahan, dia orang tak akan semayang 2 imam. Kecuali bagi orang yang musafir dan masjid tepi jalan, biasanya orang akan semayang dengan jemaah musafir masing-masing. Sikit-sikit. Benda tu tak ada masalah. Kecuali kalau jemaah yang pertama, tak, jemaah pertama sedang semayang, kita kena pergi semayang dengan dia. Walaupun kita musafir, kita semayang tamam. Tetapi kalau jemaah pertama dah habis, jemaah musafir ni semayang, kita mari jemaah kita pula, tak ada masalah. Walaupun ada 10 jemaah dalam tu. Wallahu a'lam bissawab. Lagi? Tentang semayang jemaah?
Okey, apabila kita tertinggal rukun, apabila kita tertinggal rukun, contohnya kita tertinggal Fatihah, kita teringat dalam sujud, macam mana? Memang kena sujud sahwi. Fatihah nak rakaat tu kira valid ke kita nak baca Fatihah di dalam sujud tu je? Tertinggal Fatihah. Dia duduk berdiri saja je. Kemudian masa sujud tu baru dia teringat dia tak baca Fatihah. Jadi adakah rakaat itu dikira valid? Ha kan ah? Ha? Rukun tak boleh cover dengan sujud sahwi. Rukun kalau dia di cover dengan sujud sahwi, tapi dia kena buat balik rukun tu. Jadi sekarang permasalahannya adalah adakah kita kena tambah satu rakaat untuk baca Fatihah yang tertinggal tadi, ataupun Fatihah boleh dibaca di dalam sujud itu. Maka kita tak perlu tambah rakaat. Nampak tak? Dia punya tu, kita duduk rakaat keempat, sujud terakhir rakaat keempat, kemudian aku terlupa baca Fatihah lah tadi. Tak. Bukan was-was, tapi dia memang dhan qawi dia rasa dia terlupa baca Fatihah. Dia ingat lirik lagu masa tu. Tengok dia rukuk je. Jadi macam mana? Adakah dia perlu tambah satu rakaat ataupun dia hanya perlu baca Fatihah di situ saja, kemudian dia sujud sahwi? Pada saya, baca Fatihah sujud dia je, pasal kita dah yakin lepas rakaat. Lepas tu dia sujud sahwi. Wallahu a'lam bissawab. Saya tak ingat. Ha? Kalau kita semayang seorang, Ha? lepas tu tiba ada orang tepuk kita kan. Tapi saya niat solat seorang. Jadi saya ni dikira pahala jemaah jugalah. Niat jadi imam masa tu. Oh, boleh niat sebagai Mazhab Syafi'i tak ada masalah, mazhab Ahmad tak boleh. Mazhab Ahmad mesti niat imam daripada awal. Dan mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i kita boleh masuk untuk jadi makmum kan nak ayat. Mazhab Syafi'i kita boleh jadi makmum kepada sesiapa sahaja. Orang sembahyang sunat ataupun orang sembahyang fardu. Walaupun dia sembahyang imam bagi jemaah yang telah ramai ataupun dia berseorangan, kita boleh jadi imam. Kita boleh jadi makmum pada dia. Mazhab lain tak boleh. Orang sembahyang sunat kita tak boleh jadi makmum pada dia. Kalau orang tu duduk sembahyang seorang walaupun sembahyang fardu, kita tak boleh jadi makmum pada dia. Tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita terus jadi imam tanpa kita niat jadi imam, maksud kita semaya juga, semaya kita tetap sah. Dia dapat pahala jemaah tapi kita tak dapat pahala jemaah. Hatta kalau saya jadi imam untuk maghrib isyak ni pun, saya tak niat imam pun. Orang belakang je niat makmum. Dia orang dapat pahala jemaah tapi saya tak dapat pahala jemaah. Tetapi untuk solat Jumaat mesti kena niat jadi imam. Kalau tak niat jadi imam tak sah. Solat makmum dan juga solat imam. Apabila imam sembahyang tanpa wuduk, dia terlupa dia sembahyang tanpa wuduk, ataupun dia terlupa dia tu berhadas besar dan dia tak mandi, kemudian habis dia sembahyang, balik rumah baru dia terlupa. Jadi adakah perlu dia iklan pada makmum bahawa dia sembahyang tanpa wuduk? Mazhab Syafi'i solat makmum semua sah. Mazhab Ahmad solat makmum semua batal. Bahkan dalam mazhab Ahmad tidak ada istikhlaf, tidak ada ganti imam. Kalau imam batal, solat makmum semua batal terus. Sebab tu berlaku sekali 2 tahun lepas di Masjid Nabawi, Syekh Huzaifi nampak gambar tu kan. Dia semayang tapi dia lambat baca. Tak baca lagi. Nampak macam rupa-rupanya dia tak ada wuduk rasanya. Dia kata makanakum. Tunggu tempat kamu. Dan dia pergi ambil wuduk. Jadi tidak ada orang ganti. Sebab mazhab Ahmad memang tak ada orang ganti. Tak boleh ada orang ganti. Bila batal sembahyang imam, maka batal semua sembahyang makmum. Mazhab Syafi'i boleh ada orang ganti. Dalam YouTube. Mazhab Syafi'i boleh ada orang ganti. Bahkan dalam mazhab Syafi'i juga, kalau depan tak ada pipe, imam boleh kata kepada makmum, tunggu aku nak ambil wuduk. Jadi bila imam ambil wuduk, tak ada orang ganti, imam datang kembali. Kalau sama rakaat first tak ada masalah lah. Tetapi apabila imam datang,
Apabila imam datang, contoh let's say dia batal rakaat keempat tak? Dia pun masuk jadi imam. Kan? Jadi, dia nak kena semayang tu untuk rakaat keempat ataupun untuk rakaat pertama? Wallahu a'lam, saya tak ingat. Dia tak sah. Jadi paksa kena Dia kena semayang rakaat pertama. Jadi bila dia naik untuk rakaat seterusnya, makmum kena mufarakah ataupun tunggu imam dia. macam sama kita pergi berperang. Kan ada 2-3 syarat. Jadi sama ada apa imam boleh tunggu yang kata apa. Jadi macam imam memang tak sah kan kita begitu. Tapi itu antara benda-benda yang boleh dibuatlah bila imam ataupun bila imam batal. Apa lagi? Kalau pendek jadi imam, tak ada masalah. Pendek. Kalau siapa yang semayang qasar jadi imam, jadi yang belakang tuan rumah tetap kena semayang 4 kan? Jadi bila si kawan ni bagi salam, dia hanya perlu tambah 2 rakaat. Tetapi kalau tuan rumah jadi imam, qasar tetap dia kena semayang 4. Orang yang semayang qasar tidak boleh semayang di belakang orang semayang tamam, kecuali mesti jadi tamam juga. Satu lagi tentang masalah solat Jumaat. Apabila terlambat datang untuk solat Jumaat, rakaat kedua kita sempat rukuk. Rakaat kedua tak sempat rukuk rakaat kedua bersama dengan imam, maka lepas tu kita hanya perlu ganti 1 rakaat lagi. Tetapi kalau kita datang dah terlepas rukuk untuk rakaat kedua, maka kena tambah 4 rakaat jadi zuhur. Ramai orang tak perasan benda ni, datang lambat duk tahiyat pun tiba sembahyang 2 rakaat juga. Dan satu lagi, apabila kita datang, imam sedang rukuk, syarat untuk mendapatkan rukuk, mendapat rakaat daripada rukuk imam tu ialah kita takbir Allahu Akbar. Niat kita tu takbir ihram tau. Takbir mula masuk solat, bukan takbir rukuk. Sebab kadang-kadang kita masuk tu Allah, orang Arab macam-macam tengok. Macam nak cepat sangat kan. Dia orang kadang-kadang duduk tengah berjalan tu Allahu Akbar dah, tak tahu ke mana. Tak, dia kena Allahu Akbar dilafazkan dalam keadaan berdiri yang tegak dan tetap. Sebab syarat semayang rukun ialah qiyam. Lafaz dalam keadaan berdiri tetap. Tak ada masa ni nak letak topi tu Allahu Akbar dah. Letak topi Allahu Akbar tu rukuk selalu. Tak boleh, tak sah. Jadi kita kena Allahu Akbar, kemudian kita tahu itu ialah takbiratul ihram, dan kemudian Allahu Akbar, sama ada angkat tangan atau tak angkat tangan, kita tahu itu takbir rukuk. Dan syarat untuk dikira rakaat ialah apabila kita sempat rukuk dan tamakninah bersama imam tanpa syak, dengan yakin, iaitu tidak berlaku perselisihan dengan imam. Kalau kita rasa syak, aku selisih ke tak selisih, maka tak dikira rakaat, kena tambah rakaat tu. Dia mesti dengan yakin. Sebab sekarang kita nak ambil rukhsah. Rukhsah menggugurkan Fatihah sebelum ni mesti dengan yakin. Wallahu a'lam bissawab. Lagi? Tertidur kalau masih lagi dengar suara orang, tidak membatalkan salat, sebab dia tidak kira zawalul aql, hilang akal. Tapi kalau tidur khroh, seumpama solat tasbih tu, tak, orang dah habis sembahyang balik rumah pun duduk tidur lagi lah sujud, hak tu memang batal. Penat dia tidur. Kalau setakat tersengguk sikit, dengar lagi suara walaupun tak faham, dia dikira masih lagi ni. Tak jadi biasa kita nak solat, kita tak boleh teriham, kita Allah itu sangat Allah. Sekali lagi. Sekali lakukan. Kita masuk je bila kita nak tadi Allah apa kita macam sangat Allah. Apa tu? Kenapa dia buat macam tu? Kan sangat macam kan tu dia suruh biasa suruh. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena sebut dalam keadaan betul. Allahu Akbar. Dia tak boleh. Jadi benda tu, kita punya takbir tu, kita tak tahu kita menguap ke kita takbir. Allah. Tak boleh tu. Dia kena Allah tu, memang confirm kita sedang angkat takbir. Allah. Tak boleh. Dia kena jelas. Memang ada tu. Ustaz, bagaimana dengan keadaan hukum dalam bergerak 3 kali membatalkan solat?
Bergerak 3 kali membatalkan solat. Secara berturut-turut, adakah betul membatalkan solat? Dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut itu anggota besar. Macam sendi dan seumpamanya. Tetapi kalau kita garu 10 kali pun tak apa. Tak, dia tak boleh ni yang besar. Tapi benda tu tak ada dalil yang jelas. Kata para ulama, selagi mana perbuatan itu bila kita tengok tidak nampak dia buat benda lain selain daripada salat, maka benda itu tidak membatalkan salat. Especially let's say bila saf depan kosong sebab orang terbatal wuduk dia. Kalau tengok orang mazhab Syafi'i tak, tertibnya lah berjalan 3 kali, 1 pesemu. Kalau tengok orang Arab, sekelip mata depan tu dah. Jadi pada saya tak ada masalah. Kita jalan laju pun tak ada masalah. Tapi jangan we nampak kata dia tengah berjalan ke apa tu. Tak ada masalah. Dan tentunya kalau bahasa dia tak apa, dia dah pegang apa. Dalam mazhab Syafi'i sah, mazhab Hanafi batal sebab dia kata sedang membaca. Dia tidak salat. Mazhab Syafi'i sah, tapi saya tak galakkan. Baca apa yang kita hafal. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah yang kita hafal daripada Al-Quran. Lagi? Tentang jamak dan qasar, hak ni yang penting. Tuan-tuan, maksud jamak ialah menggabungkan salat dan qasar ialah memendekkan salat. Terutamanya benda ni berlaku ketika mana kita bermusafir. Bermusafir. Jadi dia ada beberapa keadaan semayang ketika musafir. Satu, kita semayang 4 rakaat. Waktu zuhur kita semayang 4 rakaat. Waktu asar nanti kita semayang 4 rakaat. Macam biasa. Ataupun kita semayang 2 rakaat dalam waktu zuhur, qasar, pendekkan. Kemudian masuk waktu asar, kita semayang lagi 2 rakaat asar, pendekkan. Pun boleh. Ataupun dia jamak 4-4. Dalam waktu zuhur 4-4. Ataupun dalam waktu asar 4-4. Ataupun dia qasarkan 2-2 dalam waktu zuhur. Ataupun 2-2 dalam waktu asar. Ataupun dia semayang zuhur 4 rakaat. Dan dijamak dengan asar 2 rakaat qasar. Ataupun asar 4 rakaat, dia jamak dengan zuhur 2 rakaat qasar. Jadi salah satu boleh. Dia tidak semesti kalau 2-2 je. Kalau 4-4 je, dia boleh jadi 2-4, boleh asingkan dan seumpamanya, tak kisah. Jadi dalam masalah jamak dan qasar, perkara yang pertama yang penting ialah panjang kilometer tu. Perjalanan kita ada satu tempat yang khusus yang nak dituju dan jaraknya lebih kurang dalam 81 km. Dan bila kita boleh mula qasar ataupun jamak semayang kita, kata para ulama, bila kita tinggalkan pagar kampung kita. Tapi kalau kawasan yang tak ada pagar, macam Galway ni, kalau kawasan tak ada pagar, macam mana? Biasa sempadan lah. Bila kita tinggal sempadan tu, baru kita boleh start jamak dan qasar. Ataupun bila kita balik nanti, bila dah sampai kawasan sempadan tu, kita dah tak boleh jamak dan qasar. Faham tak? Jadi 80 kilo. 80 kilo dan syaratnya ialah ketika mana berlaku jamak dan qasar, kita masih lagi berada dalam keadaan musafir. Masih dalam keadaan musafir. Jadi sebelum musafir kita tak boleh, selepas musafir pun kita tak boleh. Ketika mana diberi salam semasa semayang tu, kita masih lagi berada dalam keadaan musafir. Tak masuk sempadan lagi. Hak ni kaedah asas. Tetapi ada pengecualian. Let's say kalau kita kata nak naik bas. Bas kita pukul 1.45. Betul tak? Bas kita pukul 1.45. Kemudian bas tu perjalanannya panjang, zuhur. Kemudian kalau kita tak turun daripada rumah, zuhur masuk 1:30 tak? Sebelum kita turun tu, kita nak jamak dah siap-siap. Kata para ulama, kerana kesusahan untuk jaga waktu salat semasa musafir, terutamanya bila kita terikat dengan time bus dan seumpamanya, jadi kita dibenarkan untuk jamak siap-siap di rumah kita, tetapi kita jangan qasar semayang tu. Semayang 4-4. Boleh. Faham tak? Kalau kita perlu benda tu, dibenarkan. Tetapi qasar sekali-kali tidak boleh di rumah kita. Ataupun satu lagi, kita balik daripada perjalanan dan kita sepatutnya takhir insya' dengan maghrib kan. Kita semayang maghrib dalam waktu insya'. Sepatutnya kita kena berhenti untuk sembahyang sebelum kita sampai sempadan rumah kita. Sempadan bandar kita ataupun kampung kita. Kita kena berhenti semayang, wajib kena berhenti semayang. Tetapi berlaku kes
terutamanya di negara Eropah macam ni, tak ada masjid, tak ada RNR dan seumpamanya, takkan nak berhenti semayang tengah jalan tak? Kata para ulama, dia boleh balik semayang di rumah dia, dan semayang maghrib dia dikira qada, tetapi tidak berdosa. Ajib. Ini antara benda yang pelik yang disebut oleh para fuqaha. Tetapi dia tetap kena semayang 3 dan 4. Dia tidak boleh semayang 3-2 sebab isyak dah kat rumah kan. Jadi dibenarkan. Tetapi semayang itu dikira qada tetapi tidak berdosa. Sepatutnya dia kena semayang sebelum sampai di kawasan dia. Tetapi kalau kerana certain circumstances yang ada, keadaan-keadaan tertentu, benda itu apa orang panggil? Dia tak mampu nak buat. Tak. Dia boleh balik semayang rumah dia dan semayang itu dikira qada dan tidak dikira berdosa. Pada saya, kalau boleh semayang sesempurna mungkin dengan rukunnya di tempat yang mana memungkinkan kita. Kecuali kalau kita kata itu yang paling last sekali dah. Waktu asar dah nak habis dah. Zuhur tadi kita tak semayang, asar pun kita tak semayang lagi, dan dalam bas, maka kita kena semayang sekadar yang kita mampu, 2 rakaat, turun tu qada balik 2 rakaat. Sebab benda itu menunjukkan kecuaian kita. Sepatutnya kita tahu perjalanan kita macam mana. Bila kita semayang, kan? Kita patut ambil bas bila, bas tu akan bergerak lama mana. Itu menunjukkan kecanaan kita terhadap solat. Jadi benda tu pun jarang berlaku. Jadi kalau qada pun 2 rakaat tak susah pun. Sembahyang yang ditinggal semasa musafir boleh diqada semasa musafir secara qasar juga. Tetapi kalau sembahyang yang ditinggal di rumah nak diqada semasa musafir, dia kena qada penuh juga sebab sembahyang itu jatuh atas diri dia 4. Sembahyang yang ditinggal semasa musafir diqada di rumah, dia kena sembahyang 4 juga sebab dia duduk di rumah. Lagi? Pada saya kena ganti. Dan kalau boleh elakkan untuk berada di dalam bas sampai penuh waktu, sampai kita tak sempat nak semayang. Kalau boleh elakkan benda tu. Saya tak tahu benda tu, sebab kalau di Malaysia dia berhenti je semayang, ada je mangkuk-mangkuk hayam Muslim tak berhenti semayang. Tapi even driver bas pun ada. Tetapi kalau di Eropah ni saya tak tahu. Saya tak pernah naik bas panjang-panjang pada siang hari. Kalau masa saya Euro tour dulu tu pun, saya naik bas pukul 12 malam sampai dekat dengan subuh, ataupun 10 malam sampai dekat dengan subuh. Saya tak pernah rasa. Tapi rasa dia orang bagi je turun rehat sekejap kan. Kalau yang 12 jam tu, dia ada je rehat. Masa tu patutnya kita boleh tahu dia akan berhenti kat mana. Kita boleh berhenti tu waktu zuhur ataupun asar, maghrib ataupun isyak, dan kita boleh jamak semayang kita secara bebas. Jangan, saya rasa tak ada lah, bukan tak ada, payah sangat nak jumpa yang mana for the whole time zuhur dengan asar tu memang kita duduk dalam bas je tanpa berhenti. Saya rasa benda tu jarang berlaku, susah. Kecuali kalau masa orang berhenti kita tertidur, tu lain cerita lah. Tapi ustaz-ustaz kami pesan, kalau benda tu jarang berlaku, kita qada je benda tu, tak susah pun. Tak panggil qada pun, dia panggil i'adah. I'adah ni mengulang solat, kerana solat tu tak dapat ditunaikan secara sempurna. Walaupun dah sah, tetapi diulang balik supaya kita dapat tunaikan secara sempurna. Macam kita dah semayang seorang, tiba-tiba tengok ada jemaah datang kan. Jadi kita disunatkan untuk i'adah, ulang balik solat itu bersama dengan jemaah supaya kita dapat pahala yang lebih sempurna berjemaah. Macam kalau kita semayang Zuhur 4 rakaat, tapi kita baca Fatihah je sepanjang 4 rakaat, kita tak baca surah langsung. Sebahagian ulama kata kita disunatkan untuk i'adah, untuk semayang balik Zuhur itu dengan baca Fatihah dan surah untuk rakaat pertama dan rakaat kedua. Wallahu a'lam bissawab. Apa lagi isu jamak dan qasar? Pertama sekali penting untuk bezakan istilah jamak atau apa, qasar atau apa. Jamak boleh dibuat sekali-sekala di rumah kita tanpa keuzuran yang jelas, macam kenduri ataupun sambutan hari raya. Tak, tuan rumah lah, tuan rumah sibuk tu bila terima tetamu ramai-ramai tak, daripada zuhur sampai ke asar masak, ataupun maghrib isyak. Jadi benda itu boleh dijamak dan benda itu dibenarkan dalam mazhab. Dan itu pendapat ramai ulama daripada dulu sampai sekarang. Hari-hari biasanya kenduri lah, betul.
kalau benda tu kerap berlaku, maksudnya benda tu dah jadi adat, sepatutnya tak boleh. Jadi kita kena cuba sembahyang dalam gap 10 minit. Tapi let's say kata dalam seminggu tu benda tu hanya berlaku sekali sahaja, yang kes gap 10 minit tu boleh jamak insya-Allah. Dengan syarat benda itu tidak dijadikan adat. Ketika mana duduk di kampung halaman kita ataupun tempat kita tinggal tu, selagi mana benda itu tidak dijadikan adat, boleh insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Habislah kot lah. Setakat ni lah ilmu ni tak pernah habis. Walaupun kita kata nak berhabis hari ni, dia tak pernah habis. Jadi kita kena niat untuk terus belajar. Dan apa yang saya bagi tahu ni tidaklah bermaksud itulah yang paling tepat pendapatnya. Even mungkin 3-4 hari lagi saya jumpa satu benda yang lain. Semoga Allah Ta'ala matikan saya dalam keadaan saya berlepas diri daripada segala kesilapan saya yang lepas, dan semoga saya mengikuti kebenaran walaupun selepas mati saya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.